Yeah. Boleh kongsikan dengan saya progres terkini yang telah dicapai? Okay. Boleh start explain dulu tak? Okay, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, based on saya punya product list ni, Okay. kira kira saya ni lah ketengahkan ni lah. Satu full print, yang Hmm. kedua half print, Okay. yang ketiga baju ready stock, and then kita chop DTF, Mm-mm. and then baju microfiber kosong tapi and then kita DTF ni chop DTF. Okay. And then baju cotton kosong, and then kita chop DTF. Okay. DTS. DTF, direct to film. Direct to film tu dia macam, ada. Dia Bro. macam ni. Oh. Jap. Ah, Tadi saya tampak nyamuk. Lepas tu berdarah tangan. Tunggu jap. Nak basuh tangan jap. Nyamuk pun. Okay bro. Let's go. okay. Yang tadi nampak kan, inilah stiker DTF ya. Ya betul. DTS tu yang dia kira print atas stiker tu lah. Betul. Dia stiker, lepas tu kita ni lah keep press atas material. Faham? So untuk bezanya sini ada 5. So basically 3 tu DTF lah. DTF maksudnya kita boleh DTF
dekat jersey ready stock which is yang murah, Hmm. ataupun dekat baju microfiber yang kosong which is yang murah juga, and then baju cotton kosong yang murah juga. Sebenarnya DTF ni sebenarnya biasanya saya akan ni lah upsell untuk customer yang nak budget biasanya lah. So kalau customer tu dia bila customer dia nak something custom, custom kita akan offer sublimation lah, which is ada dua lah, full print dengan half print. Half print Sekejap. tu dia hanya okay. Print tu macam mana tu? Okay, jap, saya ambil produk. Jap. Bagus dia punya explanation detail. Okay, ni full print lah. Maksudnya Hmm. depan kita print, belakang kita print, and then lengan pun kita print. Ni full print lah. Kalau half print, ada je. Half print kita hanya print dekat depan sahaja. Custom lah, custom depan sahaja. Oh, maksudnya one sided je lah. One sided one. And then belakang dengan lengan ni dia kosong. Dia bukan kosong, dia kain stok kain lah. Hmm. Default color lah. So Hmm. baju yang ni dia menarik sebab saya main color lah, saya blend. Nampak macam baju solid lah. Dia kalau saya buat kain belakang ni hitam baru nampak macam dia ni print separuh ni. Kalau saya buat macam ni dia tak nampak sangat lah. Okay, faham. So beza dua ni yang ni lagi murah. Cost. Okay. So itu adalah tentang half print tu lah, macam yang tadi awak cakap tu. Ha. Okay. Kira teknik printing ada dua lah. Satu sublimation, satu DTF Okay, faham. sebenarnya. Okay, faham. Okay, next. So saya go satu-satu lah. Ni dia Okay. punya variant lah, Variant dia. variant yang possible. Contohnya, okay, saya dah color yang ni. Macam ni. So, area ni kita discuss pasal short sleeve. Short sleeve, lepas tu dia punya collar type dia adalah ni lah. Round neck, V-neck, V-neck basic, V-neck silang, V-neck flat, sampai ke NFL flat. Ni dia punya jenis collar. Ni Okay. baru untuk short sleeve. So Dan maksudnya kalau yang line collar tu dia dia akan increase lah dia punya pricing tu semua. Okay, faham. betul. Contoh ya. And then saya tanda lah. Sini kuning Kuning ni maksudnya everything start from here lah. Contohnya ni paling basic lah. Round neck, short sleeve, eyelet. Ni paling basic 30. Kita punya cost. Cuk, eyelet adalah? Eyelet tu material. Oh, okay. Material kain. Kita ada eyelet, interlock, diamond, lycra. Okay, faham. So daripada interlock ke diamond ada pertambahan lah RM3. So daripada RM30 jadi RM33. Lycra ada pertambahan RM15. Daripada RM30 jadi RM45. So dia bertambah ni lah RM23. Itulah sebenarnya. And then kalau ke bawah ni beza dia yang ni short sleeve, long sleeve lah. Long sleeve. Okay. And then kita repeat collar type yang sama. Harga pun akan berubah. Harga jual pun akan berubah. Tapi keuntungan tu maintain lah. Keuntungan tu maintain. Kenapa keuntungan tu And maintain? then, Kalau harga tu berubah, sepatutnya harga pun kena berubah lah. Kalau
masa saya keuntungan tu kena berubah jugalah kalau harga tu berubah. Betul. Saya pernah buat macam tu tapi saya pening. Ha? Jadi Inilah pening. pening lah. Contohnya, saya faham lah. Maksudnya round neck, short sleeve. Ha. Kita apa tu customer minta V-neck. V-neck dia ada tambah RM2 lah. So kos jadi 32. Ha. So Okey. kalau kata kita betul-betul nak niaga modal V-neck RM2. So kalau jual tambahlah RM2 kan. Tambah lagi RM2, RM4 lah. RM4 untuk V-neck. Ha. Untung basic RM10. Lepas tu Okey. kalau ada pertama yang tu yang pening tu sebenarnya. Pening itulah sebenarnya. Itu bukan pening. Itu sebenarnya tak congak betul. Tak congak satu-satu. Betul juga. So, Ah. Ah. so, so untuk anak pening, untuk anak pening saya bantai je. Setiap produk tu ambil RM10. Sebab senang nak kira. Sebab senang nak kira. Jap, cuk, cuk. Uh, Maksudnya awak pukul dia adalah RM10 satu produk. Profit. ah, Gross lah maksudnya. Gross profit. betul. Betul tak? Betul. Tapi awak tak rasa ke nanti kalau contoh awak dah bayar ejen tu semua takut nanti dia overpaid dan sebagainya ke? Macam mana? Tak risau ke? Risau juga kalau dah tanya saya risau lah. Betul lah, Tak betul tanya lah. tak risau lah. Dia bila nak main team ni harga tu memang kena discuss lah. Untuk main seorang ni saya senang lah. Okey. Baju biasa nak RM10. Baju yang mahal sikit nak RM20. Senang nak kira coach. Contohnya senang nak kira. Okey, jual minggu ni jual 10 helai. So dapat 100. Jadi senang. Saya pegang 10 10 10 itu. Saya tahu kalau nak lagi profitable harga tu markup-markup lah sikit. Saya tahu. Mm-mm. Cuba nak bagi senang lah. Tapi kalau kata nak ubah time ni, okey je. Ya, okey. Uh, Kena betul-betul find out bro sebenarnya. Jadi you boleh nampak you punya capping kat situ berapa. Satu lagi, nanti you akan melibatkan kos untuk iklan. Jadi bila melibatkan kos untuk iklan, contoh kata daripada RM10 tu, you tak kira proper lah. Contoh kata sepatutnya adalah RM7 ataupun RM8 lah. Nampak tak? Hmm. Tapi you letak kat situ RM10. Kita pula pay out RM2 per pieces. Nampak tak? Padahal sebenarnya you punya gross adalah RM8. Contoh. Nampak ke? Ah, So now, you ingatkan, you dah minus RM2 kat sini. By right sebenarnya, you punya gross adalah RM8. Then you baru minus RM2 kat sini. So you just balance RM6. Betul tak? hmm. So RM6 daripada you bersih lah. punya RM6 tu, okay, tolak you punya cost iklan. Katakanlah untuk you punya iklan tu, somehow tiba-tiba dia murah. Okay lah, you dapatlah RM1 ke per klik. Closing, Alhamdulillah. So you ada baki RM5. Betul tak? Hmm. Kan? Tapi you kena ingat, kalau you punya kos iklan tu tiba melambung jadi RM3, you punya baki berapa? Nah, tu lah. Mahal. RM3. Betul tak? Hmm. Unless kalau you main iklan, you tak ada agent. So you tak payah pay out lah RM2. Tu lah yang jadi dekat saya sebelum ni. Tak ada additional cost lah. Ha, nampak tak? Bila betul lah. Kalau nak main agent kena cari harga baru lah. Kena ada increase lah. You kena capping RM3 extra kot. Masuk air kat sini, you kena ada RM3 markup untuk dorang saja punya portion. Contohnya, maksud-maksudnya? Contoh kata sekarang ni harga berapa? 40 kan contohlah. Kan? Harga jual 40. Jadi 43 lah. 43 Ha. Tapi kalau you nak selamat 45 lah. RM2 tu adalah untuk iklan.
Kalau round neck short sleeve ni, dia kalau 40 ke atas tu biasanya customer tak boleh nak keluar lah. Biasanya lah. Okey lah. Sebab Kalau dia, macam dia, tu, dia basic. Hmm. okey. Kalau macam tu, kita buat macam ni. Tapi nak lagi teruk kan, saya lagi teruk kan, saya buat free, kadang-kadang saya buat free postage. Itulah. Aduh, tak cukup teruk Tapi tu bro. Ingatkan tadi dah ya, teruk dah. Rupanya ada lagi. iyalah. Tapi tegur-tegur pun dia tahulah dia tak efek sangat sebab seorang dulu seorang orang ada 100. Okey. So, 100 tu dapat sebenarnya 1,000 seorang banyak lah sebenarnya. Tapi bila Okay. bila ada organisasi ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Kena betulkan lah. So kalau macam tu kita kena adjust daripada segi orang punya commission lah. Maksudnya kita tak boleh bagi RM2 full lah. Okey. Maybe you boleh main by RM1 ke maksimum. RM1 maksimum. Hmm. Kita pesan lah. Hmm. Kalau cikgu tu order 1,000 line, RM1,000 lah dia dapat. Betul tak? Hmm. Betul lah. Sebab tu kalau one off nak ni lah, nak ada advantage sikit kan ni lah supplier yang ni lah offer harga murah. Itu Kalau kalau nak you. advantage. Kalau nak advantage. Sekarang dengan harga ni bukan harga advantage ni sebenarnya coach. Hmm. Ada lagi supplier yang boleh bagi murah sebenarnya. Kalau macam tu, I think adakah diorang akan effect you punya quality? Dia sebenarnya ni pengalaman lah, tak tahu pengalaman coach macam mana. Saya ni kalau sekarang ni supplier saya ni dia punya business medium size lah. Medium size, lepas tu saya connection ni relation saya dengan dia ni okey. So apa-apa saya boleh refer dia lah kalau rasa timeline tu kacau, boleh touch dia punya production lah. Tu yang bestnya sekarang ni, tapi harga tak okey. Tapi dia punya service okey. Service antara bisnes-bisnes lah. Apa Tu kata kalau yang kita buat macam ni? Apa kata kalau, kalau bro, okey. apa kata kita buat macam ni bro? Kita kalau macam yang nak urgent dan sebagainya tu, dia lain harga. Maksudnya additional harga. Maksudnya kan, extra Apa? cepat punya. Biasanya kalau contoh normal production 2 hingga 3 minggu waktu bekerja. Hmm. Lepas tu customer kata nak awal lagi boleh? Kita kata boleh. Tapi tambah RM3 setiap baju. Yang tu saya buat Hmm. lah sebenarnya. Tambah RM3 setiap baju. So, adakah itu you kena RM3 tu you kena bayar kepada supplier atau tak? Kena bayar pada supplier. Supplier request itu. Okay, maksudnya dia charging you extra because nak lagi cepat lah. Betul. Tapi kalau macam you punya supplier yang lain-lain yang harga lagi rendah tu,
Adakah orang punya delivery time tu lambat sangat daripada biasa ke macam mana? Hmm, dia bad service lah, bad service sebab saya punya kuantiti sikit. Dia orang yang besar ni dia jaga kualiti untuk ejen yang bagi kuantiti banyak. Oh, pilih kasih ni. Betul, betul betul betul. Production sebenarnya dia pilih. Contohnya saya ni dekat dia punya production ni dia ada ejen lah, ejen A B C D. Saya ni Z lah, contoh Z. Oh, serius lah. Gitulah. Sebab saya punya kuantiti sikit bulan-bulan sebenarnya ni. 300 ke 500 je. Maintain. Bila saya pernah check dia punya order list tu dekat dia punya komputer lah, dekat production dia tu, ada seorang ejen tu 1,000, 2,000. Dia punya nama mesti atas. Dia memang Wah. sayang lah yang besar-besar ni. Hmm. Dahsyat eh. Dia main select. Ya, itulah benda biasa yang common lah kata, main apa, kilang-kilang ni dia main harga, dia pilih. Dia pilih kasih. Itu normal lah. Hmm. Sebab dia nak jaga dia punya order tu. Contohnya customer yang besar-besar ni, okey, dia ni 1,000, 2,000, okey. Dia dah settle lah sebenarnya. Tu antara cabaran semasa lah. Yang penting awal-awal ni. Kalau macam tu, tak apa kita stick dengan you punya kilang yang okey tu. Boleh? Harga pun kita tak boleh nak main tinggi sangat. I think maximum capping kita boleh bagi RM1 je lah bro. RM1. Kira buat macam ni lah. 1,000 pieces dapat RM100. Ha. Dia bila jadi agent kepada production ni, dia memang bagi macam ni, dia akan bagi satu ni lah, price list dia lah untuk agent. Dia ada cerita lah, daripada round neck ke v-neck RM2, ke half collar RM8, polo RM5. Dia ada list tu. Yang tu yang pening tu, bila nak order kena tambah-tambah, kena tambah-tambah. Faham? Ni bila kira apa, coach kata bagi sedetail-detail ni kira detail lah sebenarnya, tak pernah saya dapat macam ni. Okay. Sebab ada perubahan collar, cutting, material. Itu sahaja. Faham. So kalau macam tu bro, macam kita discuss tadi lah bro, I think maximum you boleh pay out pun RM1 sajalah. You jangan go for more lah. Hmm. Takut nanti cedok kan. Hmm. Lepas tu at this point jangan main 2 tier, 1 tier, 3 tier tu berapa everything. Kita just bagi dia RM1, macam mana dia nak buat, itu tu pulang kat dia. Dia nak ada team ke, dia tak ada team ke, tu dia punya hal dulu. Tapi kita boleh Hmm. encourage dia masa sesi BOP tu nanti. Hmm. Okay, kita akan cakap kat orang, okay RM1 ni memang nampak kecil kalau you pergi buat kerja seorang-seorang. Tapi kalau you buat kerja beramai-ramai satu team, you boleh increase dan boleh capai volume tu. Contoh kata, kalau you target 1,000, you ada 4 orang, seorang kena pergi close 250 pieces saja. Lepas tu setiap seorang akan dapat RM500. Okay lah, kan? Sorry, 2,000. Hmm. Ah, yes, seorang ada 800 lah. Hmm. Macam tu lah cerita dia. Kita kena strategiskan orang di mana untuk orang capai volume, orang kena ada team. So untuk ada team, masing-masing kena capai target masing-masing. Supaya capai objektif, team punya sasaran target. Next,
Dia nak bahagi jumlah portion tu dan sebagainya, itu adalah atas dia. Hmm. Maksudnya kita bayar kepada dia, dia bayar kepada tim dia macam mana, itu dia punya hal lah. Kita tak mau tahu lah. Senang cerita. Tak boleh macam tu bro. Kalau tak nanti you tak boleh nak protect diri you balik. Because you dah overpaid lah. Hmm. Okay. So I think maximum capping yang selamat ketika ini adalah at RM1. Jangan pergi lebih. Okay. Soalan lah, soalan. Kan ni Hmm. kan harga, ni pun harga kilang untuk minimum 10 pieces. Okay. Kilang sebenarnya dia dia bagi je best price tu. Contohnya um, okay, saya ambil ni round neck contohnya kalau ambil quantity ni lah, quantity ni. Dia punya cost round neck short sleeve contoh ni 30. Ni jadi 28, ni 27. Ada ni 28. Biasa macam ni lah biasanya. Kalau pergi survey biasanya dia harga ejen macam ni juga, macam ni lah. Contohnya hmm, contohnya macam mana? Contoh kita pun design banyak tu, kita kumpul je depan hantar kita sendiri, kita kumpul-kumpul ejen kita cukup 1,000 hantar ke kilang dengan kuantiti 1,000 sebenarnya dapat je harga 23. Faham. So sekarang ni Ha, Kilang letakkan dia punya terms untuk you dapatkan harga 23, you kena capai 1,000 punya quantity, betul tak? sebab So, jadinya benda ni max lah, banyak ni max harga lah. Kalau kita pun ada kuantiti, kita ke kilang kemungkinan kita boleh murah lah. faham. So sekarang ni Contohnya Kilang pun ada MOQ kepada you pun ada MOQ kepada team. ha, ha. Dia possible dia jadi macam apa? Uh, AST punya MOQ, sorry. AST punya submit 1,000. Agent agent ni nak dapatkan 1,000 ni contohnya dia 100 lah, dia 100. Dia 100 10 kali dia 100. Berlainan agent lah. Seorang ambil 10. Sorry, seorang seorang bawa 100 order. 100 pieces. So jadi 1,000. Okay, faham? Jadinya dengan harga 100 ni kemungkinan kita jual dengan harga murah lah. Kita dengan supplier dapat harga paling rendah. Kalau agent dengan kita ni harga tak diskaun sikit lah. Mm-mm. Kemungkinan situ ada gap margin yang besar sebenarnya. Hmm. Kalau yang nak sampai 1,000 ni memang kena deal lah dengan kilang. Atas budi bicara dia lah. Dia contohnya dia tengok performa kita memang boleh bagi budak ni 1,000 lah. So dapatlah harga 1,000 tu. Kalau kita pun tak maintain lah, dia pun bagilah contohnya kita tak maintain 500 atau 25. Tu pun dah hari dah. Hmm. Tapi itulah possible-nya macam aku cakap lah. Kita ada ejen yang berfungsi, dia boleh bagi 2,000 pieces setiap bulan, kita memang dapat harga kos RM23 sebenarnya. Customer, ejen kita jual harga retail. Situ sebenarnya besar margin dia. So, antara possibilities dia lah. Kalau macam tu, okay lah bro. Then, tu je lah. Dia yang jadi concern sekarang ni adalah payout. Tu.
Yang payout ni kita tak boleh kita tak boleh nak terlampau belanja sangat bro. Nanti kan pecah kepala nak bayar bro. Betul. Dia dia makin lama makin pening dia punya cash flow sebenarnya. So why not stick at RM1 je lah dulu. Logik, logik. You you boleh start daripada RM2. Sorry, you boleh start daripada 20 sen, 40 sen, 60 sen, 80 sen, RM1 macam tu. Hmm. Nampak tak? Faham? Hmm. Itu je lah yang I nampak yang paling selamat lah. Kalau tak nanti takut terbabas. Hmm. So yang tu berapa tu? 0.2. Sekejap turun bawah sikit. Yang tu berapa? 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Yang tu sampai RM1 eh? RM1. Okey lah. Kalau macam ni pun okey jugalah bro. Macam ni dah okey lah. Okay. So dia punya total amount tu adalah berapa? Yang Total jual tu. amount Yang ni. Yang ni tak sama. Oh ni 1 sampai 10. Okey faham, 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 faham. ah, Dia calculate by number yang paling rendah. Faham? ah. Okey. Asal dia punya percentage tu macam tak tally eh? Betul eh? Oh, salah. Ya. Tu karena saya pening tu macam mana orang lain punya main sistem je lah dia boleh bagi banyak tapi kejap lah dia main kemungkinan ni kot salah kira kot. Dia bukan main. Dia Dia ya, bukan. ni ada satu case study lah satu case study saya tengok lah dia member kepada member lah dia buat printing juga benda ni awal-awal tu dia main agent lah ni saya cerita dia punya milestone lah Hmm. antara rasa boleh tiru dan tak boleh tiru sama banyak dia 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 saya ada member lah dia dekat Kedah dia macam mana dia buat printing ni macam ni lah macam dia okay, dia set up macam team sale tapi cara dia lah maksudnya cara tak kalau dengan coach ni mungkin lagi proper dia tu cara dia je tapi ramai lah dia punya team sale ni cari dia dapat kuantiti dia dapat kuantiti dia pergi cari financing lah cari financing untuk beli mesin dia pergi beli mesin dia beli Okay. mesin lama lama-lama tu dia tak ada survive dia tak ada survive sebab macam ni lah dia, sebab kos lah tapi tak Memanglah boleh bro. survive pun tak boleh survive pun saya nampak dia macam rancang sebenarnya dia rancang dia dapat quantity customer dah kenal dia customer bukan kenal agent kenal dia so pada satu tahap tu dia cut off lah agent ni dia buang macam tu dia sebab ni lah dia punya kewangan tu effect tapi pada masa tu dia dah ada mesin lah walaupun Hmm. dia ada maksudnya dia jatuh dia jatuh dalam 3 bulan tapi dia comeback balik dia comeback dengan secara organik lah sebab customer dah kenal dia Hmm. lepas tu dia pun dapat produce produk tu dengan harga paling rendah sebab dia dah ada start dari mesin sebab tu orang yang ada printing ni dia terkejar-kejar nak mesin sebab dia nak harga paling murah sebenarnya Faham. and then lepas dia ada mesin tu dia ada saya jumpa dia kata dia struggle sebab dia buang agent dia gitu dia kata tapi Hmm. sekarang dah okey sebab customer dah kenal dia kata rezeki dia lah
Lepas tu yang lagi macam okey dia ni, okey, tahun ni dia macam dia create mana ni lah, contoh ejen-ejen yang ni lah, yang tak nak belah pada dia ni, dia create bisnes kecil-kecil pula untuk ejen ni. Maksudnya? Maksudnya contohnya dia dia my brand je. Hmm. Contoh saya AST. Saya lepas tu saya pun create lah bisnes lain untuk ejen ni. ESB ke ESC ke. Lepas tu Okay, faham. dia punya bisnes kecil-kecil ni dapat berfungsi macam ejen. Bagi balik kuantiti kat dia. Sampailah sekarang dia buat benda tu. Rasanya okey kot. Itu antara case study dia. Ni lah saya tengok. Tahap ni lah dekat dia punya printing business. Tapi banyak juga benda yang tak okey. Tapi fasa apa owner printing tu terkejar untuk mesin tu real lah. Saya takut Dan saya kalau gitu juga. dan kalau macam tu, I think to be safe memang kita kena kena jangan overpaid lah bro. Awal-awal ni stages ni tak apalah, ambil masa sikit untuk calculate yang proper. And Ya. buat costing yang kita kata betul-betul precise lah. Precise ni tepat lah senang cakap. Kita tahu, Betul. yes, kita tahu kat situ para selamat kita kat mana. I think Hmm. I think RM1 tu kira boleh panggil selamat lah bro sebenarnya. Hmm. RM1. Sebab kalau nak tunggu you betul-betul habis kira satu persatu, tak tahu bila nak ready bro. Betul lah. Betul lah. Eh, Betul. ah, kan jadi kan benda ni saja makan masa 2 minggu. Weh, masa dah berjalan ni. Iyalah, betul lah. Saya faham lah. Kan? Kau semua kalau boleh nak cari satu point penting je daripada harga ni. Yelah, kita tak nak Ah, terlampau complicated kan proses. Kan? Betul. So I think tak apalah. Kita just go at this point je. I think RM1 capping, that's it. Cukup. Hmm. Okay lah. Kalau macam ni okay lah bro. I rasa dalam keadaan yang selamat lah. Sekarang ni bukan apa. I punya concern is I need to protect you. Faham tak? Betul. I kena protect you dan I kena make sure you dalam keadaan selamat. Sebab Betul. yang akan buat planning nanti yang Hmm. tanggung nanti, yang tanggung nanti you. Betul. Jadi untuk faktor tersebut tak bolehlah kita like macam nak main bantai suka-suka je. Sebab risk is everywhere. You kena faham tu. Hmm. Ah, Dan I pun tak boleh nak bagi advice dan juga buat planning membuta-buta tanpa buat Iya. ground check dulu semua. Betul tak? Iya. Because at the end of the day, kita tak nak nanti you stuck dan you meletakkan bisnes dalam keadaan yang berisiko. Yang itu kita tak mahu. Hmm. So, uh, peringkat awal ni, tak apalah kita identify dulu. Hmm. Okay lah. So, RM1 tu okay lah. Capping tu okay lah. Now, next adalah apa yang kita perlukan. I perlukan you punya profiling tentang you punya business, tentang you punya latar belakang dan juga you punya background lah. I mean, lebih kepada you punya business dan juga journey tu lah. Tentang you punya Ah, business. Sebab nanti kita perlukan, dia lebih kurang like macam company profile lah. company profile. I perlukan you punya company profile yang updated untuk tahun 2024 ni. And then you can updated lah 2023 punya track record dan juga pencapaian. Customer, client you ada berapa ramai dan sebagainya. Brand-brand mana yang you pernah supply. Ataupun mana-mana sekolah-sekolah yang you pernah supply. Mana agensi kerajaan yang you pernah supply. Mana agensi, mana private punya company or big corporation yang you pernah supply. Or maybe you pernah terlibat mana-mana macam ni. So that kita nak naikkan benda tu as you punya track record. Nampak tak? Hmm.
Kerana nanti benda tu akan meningkatkan orang punya keyakinan untuk involve dengan you punya business. Hmm. Okay. So nanti once you dah completed kan you punya profile tu, then kita akan go to you punya BOP punya preparation. Hmm. Okay. Okay. So dalam masa yang sama tu juga nanti kita kena buatkan projection untuk diorang ni. Contoh kata kan, kita nak berikan diorang peluang untuk bekerjasama dengan kita supaya diorang boleh ada peluang jana pendapatan tanpa memerlukan modal dan pengalaman, which dia tak ada risiko. Yang kedua, dia boleh capai berapa target sales yang dia nak. Contoh kata kan, okay, kita nak tunjuk kat you macam mana nak capai 10,000 yang pertama. So untuk you capai 10,000 yang pertama, dalam masa 6 bulan, you kena ada konsisten tempahan sebanyak macam ni sebulan. Okay, untuk tempahan macam ni sebulan, you kena ada macam ni punya order ni. So kita bantu dia, kita tunjuk dia macam mana nak capai 10,000 yang pertama tu. Hmm. Orang panggil apa? Magic number. Kan? Ini number lah, lebih kurang lah. Magic number. Tapi sebenarnya benda tu kita panggil sebagai projection. Kita projectkan dekat supaya dia nampak dia punya potential yang dia boleh dapat bila dia join you punya business lah. As Hmm. you punya team. Nampak tak? Kemungkinan Okay. ni lah apa, dari segi komisen mungkinlah biasa-biasa, tapi kalau coach ada arrangement untuk apa, reward tu lagi menggiurkan tu lagi okey kan. Macam Yang tu. tu, yang tu kita kena calculate properly bro. Kita tak boleh main bantai juga tau. Hmm. Sebab takut nanti you reward, you tak leaking dekat commission tapi you leaking dekat reward. Hmm. Ya. Yeah? Hmm. Dia macam ni bro. Untuk permulaan ni, tak penting dan tak perlu pun you nak janji bulan dengan bintang manis-manis kat dorang, reward macam-macam tu semua. Kita janji fact and figure je. You capai sale ni you dapat banyak ni, capai sale banyak ni you dapat banyak ni, that's it. Faham. Selamat untuk Slow-slow you. lah. Hmm. Okay, selamat untuk you dan secure untuk dorang. Hmm. Nampak tak? And then kita janji commission base tu selepas apa, selepas duit tu masuk ni semua kita akan kira dia punya ni. Okay, demi commission kita akan bayar secara weekly, contoh Hmm. kan. Yelah, lepas diorang dah pump sale, you dah dapat you punya duit, and then you dah bayar supplier, you dah asingkan you punya portion, then you pay out kepada diorang lah, betul tak? Hmm. Tapi kalau diorang tak pergi buat closing dan tak bank in dan sebagainya, macam mana you nak pay out kepada diorang kan? So contoh kata, okay, you janji, okay, kita akan janji commission you akan masuk setiap minggu pada hari sekian-sekian, contoh. Ah, Hmm. so sebenarnya kan diorang ni nak security daripada segi bab payment tu je sebenarnya, paling penting. Hmm. Imbuhan-imbuhan yang besar, reward-reward yang besar ni, diorang tahu aku tak mampu nak capai banyak ni. Ya. Kan? Jadi bila you letak target yang terlampau tinggi pun diorang kadang goyang bro. Tapi kita bagi diorang yakin daripada segi benda-benda yang simple dan wajib. Sebagai contoh, payment. Nampak? Hmm. Hmm. Kita tak janji bulan dan bintang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang kita boleh janji tuan-tuan dan puan-puan, setiap pada hari Isnin, komisen anda akan masuk. Contoh. Dan ini bukan janji, tapi pasti. Ayat ngemping kena power. PR kena bawa. Ya, kita cikgu kot. Come on. Ya, ya. Beres. Yang lain-lain tu tak apa bro. Yang lain-lain tu nanti adalah ayat kita macam mana kita nak yakinkan diorang je. Tak perlu gunakan gula-gula terlampau banyak sangat. Nanti kena kencing manis. Kan? Betul. Kan? Jadi, now you settlekan you punya profiling dulu. I bagi you 2 hari. Cukup? Boleh, tapi saya pakai ChatGPT lah. Tak cantik lah. Boleh lah.
Ke Kalau ada team, contoh ada contoh profile yang powerful. Saya tak ada, tak pernah buat namanya. nampak. Ini pun you tak pernah buat lagi kan. Tak fikir tak apa, tak apa. Kalau you pakai Pernah ChatGPT, pernah tengok orang punya tapi tak pernah buat lagi yang sendiri. okay dengar ni. Dia macam ni, untuk yang this one, I tak adalah perlukan company profile yang terlampau lengkap dan detail. Macam saya cakap tadi, I perlukan you punya background tentang company, I perlu tahukan background tentang owner. Background company lah. Yes, Company, background company, background owner, owner, dia track record, got, lepas achievement, track record sebagai contoh, okay, you you setiap bulan consistently ada sebanyak berapa banyak jualan. Okay, achievement, you dah ada dalam berapa banyak klien, contoh. Nampak? achievement, Hmm. client, Yes. apa, pieces, Yes. itu sales gitu lah. Macam tu lah. Kan? So, ah yang lebih kepada macam ni lah. Lepas tu you punya mission and vision dah cukup. Vision. Ah dah. That's it. Ini pun dah cukup dah. You gatherkan this one dulu. Okay. Boleh? Boleh. Nanti kita sertakan you punya Ni BOP punya. company ni sekali dengan SSM lah. SSM, Hmm. premis, Mm-mm. produk. Lepas tu sejarah dia start semualah. Macam mana you boleh start bermula tahun pada berapa. Okay. Owner, you punya background, family adalah apa, sedana ke, have ke. Boleh kata miskin lah. Boleh kata miskin lah. Orang biasa kata miskin, kaya sebenarnya. Lepas tu, you punya education, background, contoh, lepasan universiti, diploma ke, degree ke, whatever ke, jurusan apa ke, ni semua. Ha, Jadi, terus. hmm. Lepas tu, uh, apa nama tu? Record. Track record tu lebih kepada macam, I think track record tu lebih kepada you punya quantity pieces dan juga sales kot. Yang tu you pindah ke atas je. Ha. Achievement daripada segi klien, okay, brand, apa yang you pernah terlibat, then agency, Terus agency social activity kan, social activity. pun boleh juga. Mm-mm. Social. Yep, betul. Okey juga tu. Mm-mm. Mission. Mission tak apalah, you pakai ChatGPT je lah. I dah tahu dah memang you akan pakai kan. Jadi pakai je lah. Tak payahlah nak Eh, konak-konak. Benda boleh boleh. pakai-pakai lah. Kan? Benda memang boleh pakai. Tak pakai rugilah. Okey, 2 hari cukup. InsyaAllah cukup. Cukup 2 hari. Cukup. Okay. Promise Nanti Kristina remind Okay. Alright, so okay. Ngam. Besok lusa nanti kita jumpa online. Lepas tu nanti I bagi tahu you bila I turun sana. Lepas tu you punya classroom dah ready dah. Oh, dari dia.
Yang high punya kelas. Nanti I bagi link. So nanti you boleh join kelas tu lah. Tu So coach. Nak tanya apa? Nak cara nak susun live boleh. training. Okay. Yang Nak paling susun basic live. lah, yang paling basic. Sebab ni saya punya part time ni saya nak suruh dia buat live. Okay. So untuk live ni, apa yang kita nak buat is, you lebih cerita tentang apa nama tu? Uh, lebih cerita kepada brand dan lebih cerita kepada services. Tulis saya. Ha. Sebab kalau you nak cerita kualiti produk dan sebagainya, benda tu dah memang ramai orang cerita, betul tak? Hmm. Lepas tu dia So, punya timing macam mana? Contohnya biasanya sejam kan, sejam stop kan. hmm. Ataupun why not? Ataupun why not untuk you dapat apa nama? Untuk you dapatkan viewer, why not you tapi kena pakai umpan sikit lah. I think kena pakai ni kot. Kena ada bagi free gift kot untuk tarik orang join. You ada produk Oh, tak apa-apa yang boleh free gift? produk dah ada, free gift tak ada lagi. Oh ni, kan saya kata saya ambil kan saya nak jual baju ni produk orang. Okay. Yang baju hari tu saya tunjuk tu. Hmm. Dia baru ni lah, owner dia baru buat ni lah, poster kontes lah, dapat iPhone, dapat tu. Mm-mm. Sebenarnya saya boleh ambil je tu price tu sebenarnya. Macam mana dia nak bagi iPhone tu? Cuba explain sikit. Okay, saya punya ni apa? Saya nak jual satu baju ni. Ya, saya ambil lah baju tu. Ha. Hello? Ini apa? Yang supplier saya print sekarang ni, dia ada buat baju ready stock. Sorry. Apa dia? Sorry. Ya, betul. Okay. Yes, Mr. Hafiz. Mm-mm. Boleh, boleh. Mm-mm. 5,000 orang. Sekejap bro. Sorry. Perasanan call. So dia kata ada benda dia nak ni. Dia jawab nak bagi. Kau nanti check email. Okay, apa dia tadi? Baju. Okay, apa? Saya punya supplier tu dia ada keluarkan apa? Design ready stock untuk jual kat dia punya platform lah. Pasal hari tu saya tanya dia, boleh tak nak ambil baju ni nak jual lah. Dia kasih lah. Dia jual baju ni harga 99 lah. Harga jual ke customer. Lepas tu saya terkejut lah dia bagi baju ni dengan harga ejen. Harga ejen RM45 kan. Mm-mm. Selai tu kira saya boleh ni lah. Dalam RM50 lah sebenarnya. Okay. So Tapi yang ni ready made punya design kan? Betul tak? ready stock dekat dia punya kedai lah. Okay. So apa yang saya tengah nak buat ni, saya jual dekat saya punya TikTok shop saya. And then kalau order masuk saya akan communicate dengan supplier suruh dia buat postage. Hmm. Lepas tu Kalau saya macam tanya, tu, lepas tu 2-3 hari yang sebelum ni dia come up lah dengan
apa lucky draw yang standard orang buat lah, iPhone 3, satu TV, satu basikal, contohnya tu lah. Lepas tu saya Hmm. tanya dia, kalau AST tolong jual ni include sekali ke? Dia kata include lah, tak apa lah kata. Dia kata okey. Maksudnya kalau saya jual kat TikTok saya ni, possible untuk mendapatkan ni hadiah tu juga. Okey lah kalau macam tu, you tak payahlah keluarkan bajet untuk beli iPhone. Betul, tu ni lah untuk jawab soalan coach lah tadi kata kita kena ada pancing lah sikit. Sebenarnya dah ada dah. Okey lah kalau macam tu, buat konten live memang terus nak hard selling je lah. Jual benda ni. And then Ha. umpan dia lah untuk bagi iPhone dan sebagainya tu. Okey tak? Hmm. Okey, bagus, good idea. So, Ha. nanti dia ada dalam berapa design tu? Dia ada 6, lepas tu setiap design tu ada 200 pieces. Okey. So, beg kuning semua dah buat dah. Tag pun ni dah ada. Ha. TikTok Shop dah ada dah lah. TikTok sudah ada lah. TikTok Shop dah ada. Live Okey. live belum buat lagi. Baru ni lah, baru tengah nak susun. Okay, dia macam ni. Kalau macam ni bro, game dia tak ada susah sangat. You just fokus untuk dapatkan, sorry, you just fokus timing yang tune untuk buat live satu, kedua. Timing. Um, Timing tu kan, I strongly advise you buat malam. Malam You buat daripada pukul 9 sampai pukul 11. 3 jam. Pukul apa Sebab tadi? 9 sampai 11. 9 sampai 11. Oh. Ini memang hot peak hour punya untuk live. Especially kalau Memang. seller-seller. Hmm. Oh. Nampak tak? Tapi in between setengah jam tu dia kena ada selingan. Selingan dia maksudnya Oh. kan kena panggil orang like and follow, subscribe ke apa-apa dan sebagainya dekat you punya account. Oh, kira CTA lah. CTA setiap 30 minit. Every 30 minit you kena ingat. Lepas tu kan dekat during live tu nanti you kena ada jam. Jam tu kena display dekat depan orang yang buat live tu, host. Oh, okay. Nampak tak? Okay. Loceng dah ada? Loceng. Kucing kena ada, kena beli loceng. Ting 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 ting. Lepas tu, biar, eloknya seorang ke 2 orang? Dua orang. Ya, Baru dia 2 orang. baru dia geger. Okay. Tapi sebenarnya kalau seorang tu power, okey je. Betul. Kalau nak cari power tu susah. Tapi tak apa, first memang tak nampak lagi. Nanti bila 3-4 kali dia dah buat, dia akan dapat rentak dia. Okey, lepas tu Hmm. kan, you ada berapa tadi? 5 design Tadi, 6. 6 design. So, setiap 6 design tu, you akan ambil slot dia. So, tadi I cakap suruh you, tadi I advise buat 3 jam tu tak? 9 sampai 11 kan? So kat sini kan you ada dalam 1 jam tu boleh ada 2 helai punya baju. So 30 minit lah. 60 minit betul tak? 2, 4, 6. Tukar-tukar baju maksudnya. Maksudnya kan jam yang pertama you cerita baju A dengan B. Jam yang kedua you cerita Oh. C. Sorry, C dengan D. Yang ketiga E dengan F. Ah. Maksudnya kan contoh you ada A, you ada 6 pieces betul? Betul. Okay, A, B, C, D, E, F. Okay, jam yang pertama A dengan B. Jam yang kedua C dengan D. Jam yang ketiga E dengan F. Okay. So now, apa you buat is, untuk setiap sesi, setiap baju ni, every single punya design ni, you kena listkan dulu spec dia, dia punya details.
Contoh kata kita ada size, okey baju ni sangat bagus sebab apa? Kain dia macam ni. Contoh, Hmm. material apa? Serat peluh. Lepas tu dia besar, tak ketat, sesuai untuk muslimah. Cuma tinggal tambah inner saja, let's say. Kan? Hmm. Dia oversize, tak nampak susuk tubuh, labur, contoh. Hmm. Ha. Nampak tak? Benda-benda tu you kena senaraikan lah. Okay. Okay, senaraikan. Lepas tu benda-benda tu semua kena list down. List down lepas tu nanti kan, kena letak kat depan host. Biar host boleh baca tengok. iPad ada kan? Hmm. Ada. Listkan siap-siap pada dia supaya dia nampak. Jadi dia tahulah skrip dia apa benda dia nak kena cakap tentang baju tersebut. Hmm. Nampak? Okay, so contoh kata 30 minit, betul tak? So 10 minit dia cerita tentang introduction tentang produk tu. Okay. Kedua, 20 minit. 10 minit yang kedua pula adalah dia demo kan produk tu. Ini kira per jam lah kan? Ah, 10 minit intro. intro. 10 minit tentang tu lah. Intro tentang produk lah. Cerita tentang kain lah, apalah, inilah, design dan sebagainya lah. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Okay. Oh, okay. Silap, silap. Intro 10 minit. Hmm. Okay. Lepas tu 10 minit yang kedua, demo. Okay. You ada 2 orang kan? Betul tak? Hmm. Yang tukang geger ni seorang. Yang seorang lagi ni model. Dia kena tukar-tukar baju tu. Kejap dia masuk, kejap dia keluar. Kejap dia masuk, kejap dia keluar. Oh. Tapi you kena pilih yang comel lah. Ha. Hmm. Proses mencari lagi yang comel. Yang saya kira nak guna yang mana ada sekarang ni. Tak kira lah, pakai lah. Tak kisahlah, janji dia berani bercakap, pandai bercakap, dah cukup. Okey lah tu. Jadikan dia sebagai model. So dia akan ceritalah, okey, saya pakai ni selesa, tengok ni saya punya ni semua. Jadi, you ada videographer kan, editor tu kan. So masa dia tengah demo tu, kamera kena point betul-betul lah ke arah mana-mana tu semua. Ha. Oh, kalau okey, saya ada masalah ni. Apa? Saya punya live ni saya tak boleh buat lagi. Live TikTok live studio ni tak boleh. Saya live phone je. Memang live phone sebenarnya lagi bagus. Kalau kata Ha. nak zoom bagi nampak detail tu susah kalau phone. Kalau kamera boleh. Kan? Maksudnya yang pegang phone tu, cameraman tu ada ada Ah, time yang dia kena angkat kamera dan kena zoom pergi ke okey, faham. lah. Bukan masuk I dia kena control screen dan sebagainya. Faham, faham. Gitu. Kan dia akan pakai tripod betul. Tapi bila time model tu tengah ni, dia kena pergilah bawa kamera point kat benda yang betul tepat-tepat lah. Tempat-tempat yang penting lah. Tapi tapi si siapa ni? I think tak payah lah kot. I think tak payah. I think kita buat macam ni bro. Host itu sendiri, host dia Mhm. ada model, betul tak? Model tu mungkin duduk sebelah dia ke apa-apa. Mhm. Tapi host tu dia kena pegang satu sampel lagi kat tangan. Dia tunjuk kat kamera macam ni. Ah, faham, faham. Dia tunjuk belah dalam pula. Tengok guys, kualiti jahitan dalam. Macam tu. Hmm. Kan. Okay. Guys, tengok kain dia tebal macam mana guys. Contoh.
Guys, tengok demi collar guys. Macam mana cantik, nice. Contoh. Hmm. Macam tu. Okay. Lepas tu untuk tingkatkan conversion, kena sentiasa remind kat orang. Harga normal 100. Hari ni kita bagi berapa? Ah, kalau time life 79, biasanya 99. Ah, biasa harga harga biasa 99 tapi hari ni special dalam live kita bagi 79 kali ini. Macam tu. Promote lah. Promote 10 minit. Cukup 30 minit. Ah, bukan promote, offer. Offer, offer. Promote benda yang dia cerita tadi tu, mengimpin tu. Ah, Dapat apa? Murah, lepas tu dapat ni lah, berpeluang memenangi iPhone. gitu. So okay lah, you ada 30 minit lah tu. Cukup lah tu. Betul. Untuk So, setiap dah. line kan. Hmm. And then repeat untuk setiap baju. A, B, C, D, E, F. Okay, soalan. Kalau saya tak pernah lagi suruh orang buat live malam ni. Biasanya Hmm. kalau live malam secara part time, berapa rate biasanya? Rate Awak biasa rate biasa kat orang berapa? kalau yang siang-siang lah, RM10 sejam. Wih, dah mahal dah tu RM10 sejam. Tak pun dia 3 jam je kan? 3 jam. Okay, contohlah awak awak cakap ada kan lamsam malam tu untuk sesi live malam ni you boleh bagi berapa maksimum? 50 lah, 50 lah. 50 lah you cakap untuk 3 jam. Kalau Hmm. ikutkan kalau ikutkan RM30 betul? Hmm. So you bayar dia 50 lah. Hmm. So 50 bagi 3 adalah RM50 bagi 3 adalah berapa? Ataupun RM10 plus commission lah. Commission kalau ada jualan baju. Betul, boleh juga. Hmm. Jualan baju macam ambil rule apa? Sebab margin yang baju ni margin dia besar, boleh je bagi RM2 setiap line. Oh, okey, coach. Sebenarnya Hmm. yang coach nak set up team untuk saya sale ni, affiliate ni. Mm-mm. Tadi kita banyak discuss dekat apa basic item je sebenarnya interlock. Tapi kalau kita Mm-mm. tengok dekat yang premium premium punya item Lycra ni sebenarnya RM20. Kita punya ni besar sebenarnya RM20. Contohnya Margin. margin jual dia apa harga ejen 45. Jual boleh je letak 70 sebenarnya. Ini saya letak yang 65, boleh letak naik 70. Okey lah kalau macam tapi Ha, memanglah boleh boleh memang boleh bro tapi itulah hati-hati. kod lah apa sebab Lycra ni dia baju Lycra dekat scene Malaysia ni dia Lain putus pula. Bro, hilang dah ke? Bro,
Nizat ni hilang dah. Hmm. Send lah. Mana design yang nak. Sekejap. Tes, 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 tes. Yes, Dengar. testing, testing. Dengar, dengar, dengar. Dengar. Phone mati. Mati pula. Itu dah coach. Apalah nak macam mana. Setiap yang hidup Ini pasti mati. laptop. Betul. Ayat dia kan. Tapi sebelum mati, make sure lagi haji dulu. Haji kan. Tu paling penting tu. Okay. Apa tadi? Teruskan. Tadi kalau coach ada idea untuk apa ketengahkan lah Lycra ni dengan cara marketing yang berbeza, rasanya boleh inilah boleh go sebenarnya sebab margin dia besar. Macam ni memang besar. Kan? Tapi kalau tanya saya, kalau betul-betul nak main Lycra kena ada modal untuk ready stock lah. Itulah. Kalau nak start juga apa ready stock ni minimal 50 pieces. 50 pieces Inilah sebab size. Dia nak main ready stock. Mm-mm. Design kalau kena dengan apa? Tu saya fikir contohnya coach dah tolong saya create agent dia buat kerja harian dia jual benda yang tak ada lagi. Maksudnya pre-order, custom design. Dia buat benda tu. Lepas tu on-site saya management ni lama-lama saya ada modal sikit. Saya pun buatlah baju ready stock. Sebenarnya dia boleh upsell dekat customer dia. Okay, kita ada baju premium item. Baju ready stock. Kalau jadilah. Ke dia tak kena dengan Mm-mm. Boleh tapi now let's focus on apa nama tu? Dapatkan volume sales dulu. Sebab yang this one yang you explain I faham. Tapi one thing you need to understand adalah satu benda is macam yang Lycra ni betul dia memang boleh pergi tapi dia punya niche tu tak ramai because dia dah melibatkan betul. cost. Betul tak? Betul. Yang kedua benda ni kita anggap dia sebagai supplement income. Betul. Supplement income meaning is dia membantu untuk meningkatkan lagi kata apa profit tu lebih tinggi lah. Sebab of course lah sebab dia punya harga tu memang tinggi so that dia punya margin pun by right memang lebih tinggi lah betul. Okay, tetapi the problem is bukan hari-hari ramai orang akan masuk untuk order Lycra. Itu reality dia. Betul tak? Betul. Sebab tu Jadi dia sesuai dekat TikTok. Sebenarnya dia sesuai dekat TikTok dia kena. dia sesuai kat TikTok lah kan. Tapi Ah, dia ah. bukan on daily basis lah akan masuk. Sebab
kebanyakannya yang main volume ni macam sekolah ke, macam agensi ke, macam group ke, macam team ke, apa itu semua. Mostly diorang ni memang akan ada bajet-bajet yang kita kata certain punya bajet je bro. Betul. Kan? Jadi bila dia dah memang ada bajet untuk dia punya team. So diorang ni like macam akan go for something yang cheaper and untuk cukup syarat je lah as long diorang buat baju tu lah. Betul tak? Betul. Betul. And kalau macam Lycra ni dia lebih kepada macam personal lah. Personal kalau contoh kata dia tu memang ada duit, dia nak baju yang premium dan juga cantik, menepati kehendak dengan cita rasa dia and style Betul. dia, Betul. dia boleh bayar. Dia akan boleh bayar. Betul. Tapi walaupun dia boleh bayar, dia tak ada volume. Dia tak ada wali mah. Kalau dia akan beli pun, okay lah, consider dia belilah. If dia beli pun bro, I berani kata lah, kalau dia jenis suka sangat dengan design tu, maybe dia akan beli satu or dia akan beli dalam dua. Kira Satu kali tak, satu kali putih. hmm, kira idola idola apa seller baju Lycra setakat ni. Coy lah. Ya, betul. Jadi dia tak Dia ada volume. Nampak tak? hmm. Setakat satu Lycra benda. dia Lycra dia jual cecah 200 sebenarnya. Hmm, Power lah bagi saya dia power lah. power memang power lah. Power memang power lah bro. Tapi bukan dia akan masuk daily basis lah. Hmm. Lepas tu saya tengok dia punya game plan tu penat tu lama-lama tu. Sebab dia banyak main sentimen apa? Gift kan. Kereta Hmm. lah. Oh, penat tu lama-lama. Nak tengok juga boleh tak dia main benda tu selama 3 tahun. Tak boleh bro. Tak lah, tak lah. Dia kena goreng orang betul-betul. Goreng punya orang. Betul. Tak payahlah. Tu semua game-game yang tak boleh nak sustain lah bro. Bro, hilang dah ke? Ada. Ha. Okay lah, kalau macam tu. At this point kita just fokus kat situ je. Kira saya siapkan ni dulu lah. Lycra ni nanti kita tolak tepi. Okay. Okay, Okay, coach. alright. Thank you, bye. Okay. Welcome. Nanti update lah. 2 hari ya. Alright. Okay, bye.